Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, ini dia sahabat-sahabat semua, betapa biadabnya ya pemimpin-pemimpin daripada pembangkang yang cuba ya mengganggu ketika perbahasan ya sesi di mana ruang ya YB Jelutung ya untuk membuat perbahasan melibatkan siasatan ya apa yang berlaku pada masa darurat ya itu dia sahabat-sahabat semua disebabkan mereka cuba untuk mempertahankan setiap tindakan dan juga pentadbiran kegagalan daripada Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin. Ya hari ini Dewan Rakyat sedikit kecoh dengan gangguan yang dilakukan oleh MP Pendang sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa saya ingin kita melihat video ini ya apa yang sedang berlaku. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti dan juga tonton video ini. Yang telah diberikan. Saya juga ingin turut serta membahaskan kertas putih yang telah dibentangkan oleh Timbalan Menteri Kesihatan. Pada masa yang sama menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan penghargaan kepada semua yang terlibat ketika negara kita menghadapi wabak COVID-19. Saya terpanggil untuk sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan ketika itu di sebelah sana sekarang, ada di sebelah sini juga yang dalam kerajaan, kepada semua doktor yang terlibat, sukarelawan, kepada pejabat-pejabat awam yang telah turut serta. Bersama-sama kita telah berjaya membawa negara kita keluar daripada musibah yang melanda negara kita. Saya membahaskan kertas putih ini dengan memohon sikap keterbukaan kepada semua pihak di sebelah sana dan di sebelah sini. Sebab ketika itu ada yang ada di kerajaan yang ada di sebelah sana dan ada yang ada di kerajaan yang ada di sebelah sini. Dan seperti yang telah dibahaskan oleh beberapa yang berhormat sebelum ini, kita gunakan kertas putih ini sebagai satu panduan untuk bersiap siaga. Kita berharaplah, bersyukur, berterima kasih kita telah berjaya mengeluarkan negara kita daripada masalah kesihatan yang terbesar yang pernah kita hadapi sejak kita mencapai kemerdekaan. Dan kita juga perlu menggunakan pengalaman kita untuk bersiap siaga menghadapi apa-apa musibah yang mungkin akan melanda kita pada masa yang akan datang. Saya tertarik untuk merujuk kepada beberapa bahagian laporan dan saya sekali lagi ingin merujuk kepada muka surat 81 kertas putih ini yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Puchong tadi, di mana dinyatakan disebabkan sumber kewangan yang terhad kerajaan tidak mampu untuk meletakkan wang tempahan kepada syarikat-syarikat pengeluar untuk tempahan awal tanpa maklumat klinikal. Dalam satu laporan yang disiarkan oleh portal Code Blue, Health is a Human Right dengan izin, bertarikh 7 hari bulan Disember 2021. Portal ini telah merungkai apa yang telah berlangsung dalam prosiding PAC. Dalam prosiding PAC, mantan ahli Parlimen Rembau yang juga merupakan seorang menteri yang bertanggungjawab ketika itu telah mengakui bahawa Malaysia hanya membuat tempahan untuk membeli vaksin tersebut pada bulan Februari 2021. Manakala Singapura pula, negara jiran kita, telah membuat tempahan membeli vaksin itu pada bulan Disember 2020. Saya memohon izin Tan Sri Speaker untuk memetik apa yang telah dilaporkan dalam bahasa Inggeris. Then Vaccine Minister Khairi Jamaluddin dengan izin told Parliament's Public Accounts Committee in a meeting on January 5th that while Singapore allocated a similar fund
of Singapore 1 billion vaccines. As Malaysia, Singapore's vaccine coverage was only for a population of 5.4 million, about 6 of Malaysia's 32 million population. Nah, menurut laporan ini juga, Singapura merupakan negara ASEAN pertama untuk menerima vaksin Pfizer-BioNTech pada bulan Disember 2020. Manakala Malaysia pula hanya memulakan pemberian vaksinasi pada Februari 2021. Persoalan saya adalah, kenapakah perkara ini berlaku? 2 bulan, bayangkan. Kalau Singapura memulakan pada bulan Disember, kita menunggu sehingga bulan Februari untuk memulakan vaksinasi. Apa yang berlaku? Soalan saya, kenapakah kita menghadapi kekangan kewangan pada masa itu? Bukankah kita sepatutnya bersiap sedia untuk menggunakan wang untuk menyelamatkan rakyat Malaysia? Saya ingin tanya, ketika itu adalah di bawah pemerintahan kerajaan, di bawah pemerintahan Yang Berhormat Paguh. Darurat telah diisytiharkan. Kita berkurung di rumah. Kenapakah tidak kerajaan pada masa itu menggunakan dana yang ada untuk menempah vaksin? Kenapa Singapura dapat bulan Disember 2020? Kenapa kita terpaksa tunggu hingga Februari untuk mendapat vaksin? Ya, Yang Berhormat Bangi. Ya, terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Saya juga tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Jelutong berkenaan dengan apa yang dilihat sebagai kelewatan ini. Jadi setuju tak dengan saya Yang Berhormat Jelutong bahawa kita tak nak ada pandemik seperti ini lagi berlaku, tetapi di masa hadapan perlukah kita membuat persediaan supaya kita ada cukup dana kewangan ini supaya kita boleh tempah dengan cepat kalaulah kata ada satu lagi pandemik seperti ini yang berlaku, yang mana sudah tentu kita berharap ia tidak akan berlaku lagi. Terima kasih, Muhammad. Seperti yang saya telah katakan, kita gunakan kertas putih ini sebagai satu pengajaran sejarah kepada kita. Dan saya, seperti yang telah saya katakan, kita membahas ini dengan sikap keterbukaan. Saya sedar ramai daripada menteri-menteri di sebelah ketika itu di sebelah sana dan ada yang masih di sebelah sini. Sebagai ahli parlimen backbencher, pendang, saya tak bagi laluan. Nanti boleh bahas. Saya akan teruskan. Okey? Saya tak bagi laluan. Cuma saya berharap, yakin dan berharap, di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tambun, di bawah Yang Amat Berhormat Tambun, saya yakin dan percaya kita akan siap siaga untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Yang Berhormat, ini adalah bukanlah perkara yang perlu kita tertawakan. Saya minta maaflah Muhammad Pendang. Jangan tertawakan. Bagilah. Saya tak bagi. Singapura ada sign NDA atau tidak? Ini peluang saya, nanti bahas. Ada sign NDA atau tidak? Saya tak bagi rujuk peluang. pada muka surat 53 dalam kertas putih. Saya tak bagi peluang, saya nak tengok teruskan. itu, prosedur dia. Saya nak teruskan. So saya di sini, ini adalah apa yang saya telah baca tadi adalah pengakuan yang dibuat oleh Menteri yang bertanggungjawab, Khairy Jamaluddin, di hadapan siasatan PAC. Yang dilaporkan, sebab itu saya merujuk kepada berita yang Muhammad boleh baca. Code Blue, siaran pada 7 hari bulan Disember 2021 melaporkan Menteri Khairy Jamaluddin mengaku Singapura menerima vaksin pada bulan Disember 2020. Kita hanya membuat tempahan menerima vaksin pada bulan Februari, lebih kurang 60 hari selepas Singapura menerimanya. Mana pergi tanggungjawab Perdana Menteri ketika itu? Jelutong. Saya tak bagi laluan. Bagi laluan lah Timbalan Menteri tu kot. Yang Berhormat telah bahas. Yang Berhormat telah bahas. Tak betul. Jadi saya Tak betul. Saya tak bagi laluan. Tak bagi. Ini fakta, jangan main politik. Persoalan, saya tak berpolitik. Politik Saya lah tu. saya Singapura menggunakan NDA. Tak betul. Hello, speaker di sini. Hello. Minta maaf, Speaker. Terima kasih, Speaker. Seperti yang saya katakan, Tan Speaker, saya minta supaya kita membahas dengan sikap keterbukaan.
supaya kita dapat memastikan perkara ini tak berlaku. Dan saya juga rasa duka cita dan simpati terhadap mangsa-mangsa ketika itu. Bayangkan, lepas langkah Sheraton, darurat diisytiharkan Tan Sri dan Speaker, kerajaan masa itu Tan Sri terpaksa Speaker. menunggu 60 hari sebelum Speaker, tak adil lah mereka dia buat menempah tuduhan macam tu. mendapatkan Dia vaksin. bina persepsi politik, Tan Sri Speaker. Bukan Bagilah politik. peluang kat kita. Tak apa. Ada standing order kecuali stop dari standing order. Ya, baik. Okey, teruskan. So, Dia pun tinggal 3 poin sekian lah. So saya ingin tanya, kalau kerajaan mempunyai apa-apa rancangan, backup plan dengan izin, istilah backup plan, untuk menghadapi apa-apa masalah kesihatan yang mungkin melanda kita. Dan perlu kita ingati COVID-19 ini bukannya telah pun meninggalkan tanah air kita, masih ada di sini lagi. Kadang-kala kita juga ada melihat laporan bahawa COVID-19 ini kadang-kala meruncing. Tetapi pada masa yang sama, Tan Sri Speaker, saya standing ingin order 36.6. Seorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain sebab dia sebut paguh. Itu ahli dalam parlimen ni lah. Jadi saya nak sebut, bila dia sebut, saya tanya tadi, yang menjadi, ni saya merujuk kepada muka surat 53 kertas putih. Di sini disebut situ, rojokkan kontrak tambahan kepada AGC ataupun PUU. PPU ni penasihat undang-undang Kementerian Kesihatan. Setiap kementerian ada PUU. Lepas tu kelulusan pembayaran secara invoice tanpa pesanan tempatan bagi perolehan Tan Sri perkhidmatan Speaker, logistik kain vaksin. beliau boleh membahas. Baik. Dah tak apalah pasal dia tuduh tu paguh. Saya tanya. Yang menjadi Menteri Baik. Kewangan. Nanti sekejap. Penang, Saya penang. dalam 36.6. Yang keduanya, Menteri Kewangan yang meluluskan yang dibentangkan dalam ni adalah Baik. Tengku Zafrul yang duduk bersama kamu sekarang. Baik. Boleh Penang. rujuk pada situ ni. Dalam muka surat 53, perkara 8.3, 8.4, 8.5. Jadi tak bolehlah nak bina persepsi mengelirukan Dewan. Terima kasih. Baik, Jelutong, boleh ubah ayat tu? Bolehkah saya bertanya? Ya, Adakah? memang Tan Sri Speaker, itu yang saya tanya. Ha. Itu saya tanya berulang kali. Okey. Kenapa? Ya, Jelutong, jangan tuduh ayat tu rephrase. Bolehkah saya bertanya? bolehkah saya dah bertanya? Saya bertanya Okey, sekali lagi. Yang tu boleh. Kenapa berlaku kelewatan 60 hari untuk Malaysia memperolehi vaksin itu? Okey. Tan Sri Speaker, saya mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum saya jemput Kuala Nerus, saya nak bagi sikit Itu dia sahabat semua, cubaan pedang untuk mengganggu ya. Cubaan pedang untuk mengganggu perbahasan daripada Raya. Akhirnya mereka sendiri yang koyak, sahabat-sahabat semua. So ini adalah satu perkara yang memang nyata, kegagalan daripada Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin. Ya, kenapa begitu gagal? Singapura, memang saya sangat setuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Reiner. Katanya Singapura mendapat pada bulan Disember 2020, tetapi kenapa Malaysia selepas 60 hari baru memperoleh vaksin tersebut? Apa yang mereka buat? Apa yang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional? Yang setahu saya mereka sanggup adakan darurat untuk kekal berkuasa supaya tidak ada undi percaya atau undi tidak percaya dan sebagainya. Adakah kerana mereka begitu risau untuk kehilangan jawatan sanggup merisikokan kehidupan rakyat dengan mengambil masa sebanyak 60 hari, 90 hari baru negara kita memperoleh vaksin itu. Sahabat, itu jadi persoalan yang harus kita fikirkan. Dan ini nyata kegagalan yang teramat besar buat Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin dan juga Parti PAS berada di dalam kerajaan. Itu dia. Jadi terima kasih sahabat semua, terima kasih juga kerana sentiasa memberikan sokongan padu buat channel ini. Dan sekiranya juga anda semua mau memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walau-walautit, lebay-lebay, geng sapu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Alright? Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.